Tapi Nabi sebut satu hadis tuan yang agak panjang. Punca manusia rosak. Nabi kata jumudul aini min qaswatil qalbi. Wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub. Wa kasratuz zunub min nisyanil maut. Wa nisyanul mauti min tulil amal. Wa tulul amali min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Oh, Nabi kata. Keringnya air mata berpunca kerasnya hati. Nak tahu kata kita keras hati, air mata payah keluar. Payah nak mengalir, nak sebab dada tu payah. Itu tanda hati keras. Kalau kita mudah mengalirkan air mata, itu tandanya hati kita lembut. Kenapa hati jadi keras? Kata Nabi, jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub. Keras hati sebab banyak sangat dosa. Dosa yang kita buat banyak, akibatnya keras hati kita. Pasal apa banyak dosa? Wa kasratuz zunub min nisyanil maut. Banyak dosa punca daripada lupa mati. Tak ingat mati, orang terlajak buat dosa. Wa nisyanul mauti min tulul amali. Min tulil amali. Banyak dosa berpunca daripada panjang angan-angan. Angan-angan wawasan dia panjang. Umur dekat 90 dah, 89 dah. Oh, tapi nak tubuh parti baru lah lagi. Dah buat apa-apa aku pun tak tahu. Hang dah tua, dah ingat pondok lah, matilah, ibadatlah. Allah, Allah, Allah. IGN berapa kali masuk keluar dah. Itu signal tu. Mai duduk masjid ni, mai mengaji ni, perbetul mana tak kena akidah kita apa benda. Tapi wawasan dia panjang. Seolah-olah dia nak hidup selama-lama. Tak kata kat siapa? Tak kata kat siapa. Nak peringat kat diri je. Tu dia. Panjang angan-angan pasal apa? Wa tulul amali min hubbid dunya. Panjang angan-angan berpunca daripada iaitu cinta dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia punca segala ibu kepada segala kejahatan. Kita carilah apa-apa pasal pun kerosakan yang berlaku atas muka bumi ni, kita akan dapati semuanya berpunca daripada cinta dunia. Ambil dunia tak apa, cinta tak boleh. Sebab orang tua kata cinta ni dia buta. Bila dia ada cinta, dia tak kenal dah keburukan dunia tu, dia tak nampak dah. Semua jadi baik. Kita ambil dunia yang memberi manfaat dan kita tolak dunia mendatangkan mudarat pada kita, kita tolak. Ya, tu dia. Sebab itu dipesan oleh para ulama. Dalam Quran dan hadis, banyak sangat ayat Quran dan hadis-hadis yang menceritakan kecelaan dunia. Tercelanya dunia ini. Tu dia. Tu dia. Bersifat dia katanya dengan keji. Dunia ni bersifat dengan sifat yang keji, yang merosakkan. Orang bergaduh pasal dunia. Saya dulu tuan-tuan kerja di store perubatan negeri Kedah, di Al-Ustaz. Saya duduk, pejabat saya sebelah bilik mayat. Hari-hari ada saja kes. Satu hari saya tengok ramai orang di bilik mayat tu. Saya pergi tengok pasal apa ni. Tak tahulah cik. Oi, abang bunuh adik dengan tajak. Bergaduh pasal apa? Pasal tanah. Kes tanah bergaduh bertikam hang aku. Hampa tak adil bagi aku, tanah tak elok, ambil ke hampa tanah elok. Oh, macam-macam. Bab dunia. Allah, Allah, tuan-tuan. Bergaduh hang aku berkeli. Dunia punya pasal tak cukup-cukup, tuan-tuan. 2.6 bilion ni banyak. 2,600 juta. Tuan-tuan bayarlah banyak mana. Aku tak boleh nak bayar banyak. 10 kerunan makan tak habis. Aku heran tu. Buat apa banyak-banyak Aduh, ya Allah, oi, dunia jangan ambil. Tak cukup situ. Jangan. Tak sah. Semua kena soal, tuan-tuan. 1 sen kita dapat, RM1 kita dapat, semua kena soal. Kemana kita guna, semua disuai oleh Allah. Ketika tu, tuan-tuan, kalau macam ni aku miskin di dunia dulu kan senang. Ni banyak cerita. Bercakap boleh lah, tapi payah, tuan.
Saya, jubah saya ni, yang saya susah hati, isteri 4. Satu rumah ada 4 jubah. 16 jubah tu ada. Macam mana aku nak buat lah. Jubah, kain pelekat, seluar, semua kena soal esok ni. Tapi kalau kita guna untuk buat ibadat dengan jalan Allah, mudah-mudahanlah dapat jawab. Tapi kalau untuk bergaya berlagak, jawablah. Allahu Rabbi ya Karim. Susah hati kita. Itu dia. Bersifat dengan keji dan hina, dan bahawasanya ia negeri bala. Ingat dunia ni tempat bala, ujian. Tempat ujian. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya menempuh ujian-ujian dunia. Ada yang mana mengambil dunia sebagai tempat bercucuk tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercucuk tanam untuk kita dapat hasilnya di akhirat. Okeylah, alhamdulillah lah. Kalau dijadikan dunia ni tuan-tuan untuk buat maksiat, buat derhaka pada Allah, tak terjawab kita. Itu dia. Bala dan cuba, dan barang siapa cenderung kepadanya, niscaya menyesal dan beroleh lelah. Siapa hati cenderung pada dunia, besok di akhirat dia menyesal. Sebab habis masa dia untuk dunia. Lelah, penat. Biasanya tuan-tuan orang cari tak dapat. Yang tak cari dapat. Kawan saya tu tuan-tuan, saya cerita di mana-mana. Nama Ustaz Bushra, meninggal dah. Dia ni guru kebangsaan, sekolah kebangsaan. Guru agama, sekolah kebangsaan. Dia rajin menulis. Dia tulis-tulis buku dan tiba-tiba buku tu dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Majlis Agama Islam Perak, sebagai tag untuk sekolah kebangsaan masa tu. Bila buku dia ni diterima sebagai tag, bila dicetak apa gitu gini, dia dapat royalty. Royalty tu pula, duit tu dia gunakan beli tanah. Tiba-tiba tanah ada biji pula tuan-tuan. Jadikan cerita tu. Dia penyimpan duit terbanyak dalam bank Bumi Putra satu ketika dulu. Dia tunjuk kat saya keris perak yang dihadiah oleh bank Bumi Putra kat dia sebab penyimpan terbanyak. Elok-elok pension dia tuan-tuan. Dia buat apa? Dia buat sekolah anak yatim, Darul Aitam di Temuh. Dia kutip anak yatim, dia bagi makan peri, mengaji peri. Siapa yang boleh hafal Quran apa semua, dia pergi hantar pergi luar negeri apa semua. Tu dia tuan-tuan. Ustaz Bushra nama dia, meninggal dah. Sekolah dia ada sampai keluar lagi, Darul Aitam dekat Temuh tu. Jadi orang kenal dunia. Satu lagi saya jumpa tuan-tuan, kaya orang dia. Namanya tuan-tuan Haji Dian. Dia duduk dekat Kuala Kangsar, Kampung Jemuan. Tetapi tengok rumah dia, dia meninggal juga dah. Rumah dia macam rumah kampung biasa. Kaya, duit banyak. Tapi duit dia diguna untuk wakaf. Tu masjid apa dekat dengan kita pergi Keruh, dekat Pondok Patih. Bahagian besar bahan binaan, dia wakaf. Tuan-tuan pergi Masjid Kuala Terung, Sungai Bemban. Bahagian binaan, bahagian besarnya dia lah yang wakaf. Dia wakaf bahan binaannya. Masjid yang saya di pondok saya, bahagian besarnya dia. Kayu, simen, bata, bumbung, semua dia bagi. Hidup dia biasa gitu. Dia makna bagi dunia kat dia, dia tak terliuk pun. Dia tak terliuk. Dia guna untuk jihad fisabilillah. Bukan senang nak dapat orang zuhud macam tu. Jadi Allah Ta'ala campak dia kemanisan, keseronokan zuhud dengan dunia. Dapat dunia diguna di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa figure yang sebutlah, 2-3 orang. Masya Allah sebagai contoh. Dan kata Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an, barang siapa mengenal, menuntut barang yang tiada dijadikan, maka melelahkan ia akan dirinya. Kita tak tahu tuan-tuan apa yang Tuhan jadikan untuk kita atau tidak. Kalau Tuhan takdir kita kaya hidup di dunia, kita buat kerja jadi je, kita terus jadi kaya. Tapi kalau Allah tak takdirkan kita kaya, kita pulun nak jadi kaya, setengah mampu tak dapat kaya sampai sudah. Apa dapat? Letih dan lelah, penat. Sebab apa kita penat, kita lelah? Sebab kita menuntut apa yang Tuhan tak jadikan. Kita tak tahu. Kita kaya kan, kita miskin, kita pun tak tahu. Kita bekerja, cari rezeki,
sebagai yang ditaklifkan untuk kita, makna kata mencari rezeki, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Kita bekerja. Kalau dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Kalau tak dapat, kita sabar. Kan? Cita-cita hati kita semata-mata untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, ayah, keluarga, untuk cari nafkah untuk keluarga kita. Satu ya. Kalau Tuhan takdirkan pada azali tuan-tuan nak menjadi, kita meniaga kecil-kecilan, dia boleh meningkat. Kan? Semalam saya jumpa satu orang tuan-tuan, namanya Datuk Zainal. Dia di Shah Alam. Kan? Dia ni cerita kat saya, dia asalnya tuan-tuan polis ya. Polis biasa. Tak cukup pendapatan gaji, dia kerja dia apa? Bila dia pergi, dia duk hantar tongges rumah orang dengan motosikal. Dan ni hartawan lah. Dia pakai kereta tuan-tuan, saya tak tahu kereta apa. Rim saja. Dia bawa rim dia langgar apa, tembok apa atau rim bengkok, rim saja 32,000. Pokok kereta apa rim 32,000? Aku pun tak tahu. Rim 32,000. Kereta apa? Aku tak nak dengar sampai tengah tu. Dia cerita kat saya, susah hidup dia. Saya tanya apa? Datuk, amalan-amalan saya, dia kata, Ustaz, yang saya tak tinggal, sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha saya tak pernah tinggal. Satu hari saya kelang kabut, saya tak sembahyang sunat duha hari tu. Kereta saya langgar tembok 32,000. Sekali tinggal sunat duha kena bayar 32,000. Datuk Zainal nama dia. Ni saya nak bagi kat Ustaz ni sebiji van nak kan. Tapi buruklah sikit. Nak bagi boleh lah, apa salah, kita terima lah. Ustaz nak buat apa? Kalau saya bagi, Ustaz nak buat apa? Mana van tu? Tu. Dia tunjuk van. 15 seat. Toyota Hiace yang lama punya tu. Tapi condition elok. Alhamdulillah. Saya nak buat ni untuk bawa budak-budak tahfiz pergi sembahyang Jumaat. Tahfiz laki-laki, kalau muslimat nak pergi hospital ke klinik apa, kita bawa gunakan van ni. Alhamdulillah, ada seronok, dia peluk saya. Alhamdulillah Ustaz, saya niat van ni nak bagi kat arwah mak saya. Dia cakap gitu. Saya terima lah, insyaAllah. Kalau dia tukar nama semua, dia kata main ambil. Dah siap semua tukar nama, main ambil. Saya kata apa Ustaz, saya dah tua-tua ni rasa pelik dah. Kuih sakit dah ni. Jadi kalau boleh nak sedekah banyak-banyak sakit dia tak. Orang tu buka hati. Datuk ni rajin pergi mengaji ke? Oh, saya malam-malam tak miss Ustaz. Saya siang je kerja, malam saya pergi masjid, dengar kuliah. Dengar kuliah jadi elok lah. Ini pergi padang goh. Pergi kelab malam. Apa? Gelak ke dia. Ada tuan-tuan, Allah buka hidayah orang kaya-kaya jenis macam tu. Ni macam Datuk kita, Datuk Rahman kita ni lah. Macam mana boleh wakaf masjid apa semua. Allah buka hati dia, dapat dunia buat kebajikan. Alhamdulillah lah. Ya.